Amboi, Yong. Lawa-lawa ni nak ke mana? Kami nak kipo. Apa dibuat? Kipo. Dengan cerita Ipoh makan sedap. Ish, kalau pasal makan, bukan Ipoh je. Satu perak sedapnya. Betul ke? Benar, Moh jenguk singgah negeri Perak, utara selatan sampai ke tengah. Cakui tiaw doli tepe, mi udang makja, pinggan licin munyap tak sudah. Pekasam lenggong, ikan loma, di parit rendang tok tempoyoknya. Dahaga minum cendol, kuala kangson, dan laksa sarang telur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda masih lagi bersama saya Asmida dalam Warisan Kita. Boleh dikatakan setiap bangsa, suku, kaum dan etnik yang mendiami bumi negara ini mempunyai tarian tradisional mereka yang tersendiri. Antara satu bangsa ke satu bangsa, satu kaum ke satu kaum mempunyai bentuk dan corak tarian tradisional mereka yang tersendiri. Selain daripada teater tradisional, masyarakat Melayu juga mempunyai sejumlah khazanah dalam bentuk tarian. Apa yang awak cakap? Betul lah, Yuk. Tengok. Baru makan sikit dah pandai cakap perak. Kalau makan satu perak, Tukar lambat lah jawabnya, Yuk. Antara tarian tradisional Melayu yang terkenal ialah zapin, asyik, tarian gamelan atau joget pahang, inang, terinai, canggung, layang emas dan banyak lagi. Setengah tarian ini hanya terdapat di sesebuah negeri sahaja. Di Perak Darul Rizwan ini misalnya, mempunyai satu jenis tarian yang dikatakan hanya terdapat di negeri ini. Tarian dabus ini dipercayai dibawa daripada tanah Arab ke alam Melayu melalui Aceh. Ia dikatakan telah dibawa ke negeri Perak ini oleh seorang pahlawan bernama Megat Trawis sekitar 200 tahun yang lalu. Ada pendapat yang mengatakan seorang yang bernama Tok Pawang Bakar telah merantau ke Aceh dan pulang membawa tarian dabus ini lalu diperkenalkan kepada masyarakat tempatan. Bagaimanapun, pendapat lain mengatakan sejarah dabus di Setiawan telah dibawa langsung dari Baghdad oleh pedagang Arab sekitar tahun 1785. Ada 3 tempat tarian dabus ini telah diperkenalkan di Kampung Tanjung Bidara di Pulau Tiga, Kampung Gajah Bagan Datoh dan Kampung Pasir Panjang Laut di Setiawan. Tanjung Bidara Pulau Tiga terletak tidak berapa jauh daripada Pasir Salak, iaitu tempat yang bersejarah yang terkenal di negeri Perak. Di sinilah kejadian di mana J.W.W. Birch telah dibunuh oleh Datuk Maharaja Lela yang menyemarakkan lagi semangat anti penjajah Inggeris. Kampung Pulau Tiga pula terkenal dengan perusahaan tembikar desa yang menjadi ikon negeri Perak, iaitu Labu Sayung. Dan tidak berapa jauh daripada Pulau Tiga terletaknya Kampung Tanjung Bidara di mana tarian dabus mula bertapak. Kita ketahui dengan lebih lanjut lagi mengenai tarian dabus ini menurut pandangan penyelidik dan juga pengkaji tempatan. Jadi saya nak bawa anda semua, kita temui Tuan Haji Muhammad Yusof Najmi Osman. Beliau merupakan timbalan yang dipertua Majlis Kebudayaan Negeri Perak. Itu yang awak nak kabur tu. Dari utara, tengah, sampai selatan. Langkah bertuahnya kita sebab hari ini tukar cakap Perak. Hari ini kita dapat berjumpa dengan seorang penyelidik dan juga pengkaji tempatan mengenai tarian dabus ini, iaitu Tuan Haji Yusof Najmi Osman, merupakan timbalan yang dipertua di Majlis Kebudayaan Negeri Perak, betul? Betul. Ataupun mesra dipanggil sebagai Abah. Ya. Apa khabar Abah? Baik, Alhamdulillah. Jadi Abah, kita ni sebenarnya
nak mencari tahu sebenarnya tentang tarian dabus ni kan. Jadi nak tahu juga daripada Abah sendiri apa yang Abah dah kaji berkenaan sejarah dan juga perkembangan tarian dabus ni. Kalau kita ikutkan, dabus ini adalah satu tarian yang dilahirkan di tanah Arab. Jadi sebagai pengkaji, penyelidik, bagaimana bentuk persembahan tarian dabus ni Abah? Ya, kalau kita nak ambil dabus yang asal lah, yang ini ada juga menggunakan mistik. Ya. Tapi kalau sekarang ni dah banyak moden lah, kita tak menggunakan cara itu. Kalau ikut asal dia, bermula kita ada kalipah. Kita mesti ada kalipah. Apa usaha-usaha sama ada Abah sendiri ataupun Majlis Kebudayaan Negeri Perak untuk memelihara dan memartabatkan lagi seni tarian dabus ni? Sebab kalau di Perak memang dah terkenal pun kan. Cuma kita nak pastikan tarian ni tak mati ataupun pupus. Ya, selalunya kalau ada persembahan di negeri lain ataupun negara lain, biasanya kita daripada Perak bawa tarian dabus dan berlotah. Dua tarian ni. Jadi setakat ini saya rasa tak ada masalah untuk mempromosikan tarian ini. Dan kita dulu banyak tempat tambah di Indonesia, kita pergi ke Siak, Riau kan, untuk buat persembahan apabila dijemput. Dan juga ke Singapura, ya, dan beberapa daerah di sana lah. Di sana. Jadi dan untuk pelapis, Majlis Kebudayaan Negeri di bawah Exco kita sekarang, yang Abah timbalan, kita telah menuju arah untuk mengajar ke sekolah-sekolah. Jadi Abah, kami di Warisan Kita ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami kita berkongsi-kongsi kan. Jadi kita akan berhenti seketika dan jangan ke mana-mana, berjumpa lepas ini. Mengembangkan dan memelihara kesenian warisan seperti tarian dabus ini bukanlah hanya tanggungjawab pihak berwajib sahaja, tapi persatuan-persatuan, organisasi bukan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan juga orang perseorangan turut bertanggungjawab untuk mengelakkan daripada kesenian ini diancam kepupusan. Jadi, saya dah pun berada di Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Perak. Kita akan menemu bual dan meminta pandangan daripada pengarahnya, Encik Abdul Rashid bin Abdullah. Baiklah, bersama-sama dengan saya hari ini adalah pengarah di Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Perak, itu Encik Abdul Rashid bin Abdullah. Terima kasih Encik Rashid kerana sudi bersama-sama dengan kita di Warisan Kita. Jadi saya nak tanya Encik Rashid sebab topik minggu ni adalah dabus. Jadi nak tahu dabus ni di mana kedudukannya di kalangan masyarakat, terutama sekali di negeri Perak? Tarian dabus memang telah diangkat oleh kerajaan negeri sebagai salah satu identiti kesenian negeri Perak. Maknanya bila kita bercerita tentang dabus itu, orang akan automatically itu kesenian negeri Perak. Untuk itu saya lihat tarian dabus sangat diterima pakai oleh semua golongan masyarakat. Malah ianya turut dijadikan sebagai pembelajaran di sekolah-sekolah. Maksudnya boleh dikatakan setiap sekolah itu tahu tentang ada tarian dabus ini. Saya yakin dan percaya mana-mana event juga yang kita lihat, sama ada rasmi atau tidak, kita biasanya highlight tarian dabus ini. Bila kita keluar ke mana-mana pun dari negeri Perak, untuk kita membawa identiti negeri Perak itu, kita akan highlight tarian dabus ini. Apakah pandangan Encik Rashid terhadap cara tarian dabus itu? Kalau kita tengok berbalik semula pada asal-usul tarian dabus itu, dia sebenarnya ada dua identiti yang ingin ditonjolkan. Satunya tentang kepahlawanan. Yang keduanya, dia tidak lari juga daripada ritual itu sendiri. Memang pada asalnya tarian dabus itu
ada salah satu dia punya pergerakan itu ialah dia mencucuk dari menggunakan anak dabus. Cuma untuk tarian-tarian seperti ini biasanya dia akan diikuti oleh seorang yang dipanggil khalifah. Dalam grup itu akan ada seorang khalifah yang akan selepas cucuk mencucuk itu penari akan ke belakanglah untuk boleh dikatakan lebih pada memberhentikan darah itulah untuk ataupun upacara ritual dia lah supaya darah itu tidak memberi kesan kepada tu. Dabus ini mendapat sambutan, masih lagi mendapat sambutan di kalangan rakyat negeri Perak sendiri. Jadi apakah usaha-usaha JKKN sama ada yang pernah dilakukan, yang sedang ataupun yang akan dilakukan yang boleh Cik Rashid kongsikan dengan penonton-penonton rasa kita? Mungkin ada yang nak tahu nak terlibat ke? Untuk mengangkat dan menyemarakkan kesenian dabus di negeri Perak ini, JKKN telah banyak usaha yang diambil, terutamanya untuk kita highlight tarian itu sendiri dalam mana-mana program kita. Malah kita juga pernah sebab dia ada, macam saya kata, dia ada 6 pola lantak pergerakan tarian itu. So kita juga pernah kita kreasikan bersesuaian dengan masa pada masa ini, namun globalisasi, namun kita ada penambahan lah dari segi pola lantainya itu, namun kita tidak identiti tarian itu kita tidak hilangkan. Dia macam ni, proses untuk kita kreasikan daripada dabus tradisi ke dabus yang baru ni, dipanggil kita kreasikan lah. Sebenarnya dia punya proses tak makan masa yang panjang sebab kita memang dah ada basic tradisi. Jadi untuk kita kreasikan tu cuma kita tambah beberapa gerak dengan gabungan gerak yang lama tradisi dan juga gerak yang baru. Tak lama sangatlah. Gerak dia pun tak banyak beza sangat pun. Antara gerak lama dan gerak baru ada berapa banyak beza? Contohnya macam gerak lama ada maybe ada 5 gerak, mungkin ada 5 gerak, gerak baru ada 10 gerak ke macam mana? Okey, untuk beza antara kreasi dengan yang tradisi tu, contoh kalau gerak dia tu kita punya penari kena duduk. Okey, kalau kita kreasikan, kita buat gerak tu macam contoh dia bangun ataupun dia berdiri. Macam tu. Jadi asalnya ada spesifik beberapa ragam ke, ada tak yang asal? Yang asal ada, contohnya macam tikam pahlawan. Tikam pahlawan tu yang dicucuk tangan tu. Lepas tu kita juga ada langkah 3. Itu antara yang tradisi punya gerak, kita tak ubahlah yang tu. Baju putih, selendang putih, baju dipakai pergi sembahyang. Mungkin kebimbangan kita terhadap tarian dabus yang dikatakan mengalami kepupusan adalah tidak berasas. Ini kerana masih lagi terdapat penggiat dan juga pengamal tarian dabus ini, khususnya di Kampung Tanjung Bidara di Pulau Tiga berdekatan dengan daerah Kampung Gajah. Jadi mari kita berkenalan dengan pengamal tarian dabus ini, iaitu Encik Mat Rosnan. Dan di sebelah saya ni merupakan salah seorang penggiat ataupun pengamal tarian dabus, iaitu Encik Mat Rosnan. Beliau merupakan salah seorang daripada ahli kumpulan Sri Tanjung daripada Kampung Tanjung Bidara di Pulau Tiga, Kampung Gajah. Khabar Benan? Alhamdulillah, khabar baik. Okey, jadi Benan, kami ni di warisan kita ni nak bertanya lah sedikit mengenai tarian dabus ni. Nak tanya dengan Benan, sejak bila agaknya berkecimpung ataupun terlibat dalam tarian dabus? Abang mula berkecimpung dalam kumpulan kesenian tradisional dabus Tanjung Bidara ni ketika usia dalam 6 tahun ke 7 tahun. Ketika itu orang kata masih bersekolah rendah lagi lah. Dalam ikutan Abang dalam kumpulan ni, Abang telah diajar, dilatih
dan dibawa untuk persembahan. Memang tarian ni diwarisi daripada keluarga ataupun Abang Nan sendiri berminat nak menyertai kumpulan orang lain ke macam mana? Ya, dia kalau ikutkan kumpulan Dabus ni dia diwarisi oleh kekeluargaan. Secara langsung dia dalam keluarga Abang Nan sendiri, kalau ikutkan arwah ayah Abang Nan tu tidak terlibat dengan Dabus lah. Tetapi mereka lebih kepada lokal. Jadi dalam salah silah tali pertalian antara kekeluargaan dalam kumpulan Dabus ni banyak berkaitan antara atuk dengan cucu, pak saudara dengan anak buah, kakak dengan adik, begitulah peraturan dia. Apakah yang istimewanya tarian Dabus ni berbanding kesenian-kesenian lain pada pandangan Abang Nan? Okey, keistimewaan dalam Dabus ni yang kita boleh nampak kalau zaman dahulu lah, kita lebih kepada keadaan sebenar. Jadi keadaan sebenar tu bermaksud jika satu-satu persembahan Dabus ni kita buat, maka dia akan dituntut lah. Kalau dia berbanding dengan zaman sekarang, zaman IT lebih canggih media ni, orang nak tengok Dabus saja buka YouTube. Asal nak tengok Dabus je buka YouTube. Jadi penglihatan dia lebih kepada melihat daripada mengetahui kedudukan sebenar. Jadi kalau dalam persembahan, satu-satu persembahan Dabus tu agaknya berapa lagu? Sebab saya sendiri pun tak pernah menonton persembahan Dabus yang sebenar. Yang saya pernah lihat adalah persembahan yang dah diberikan nafas baru. Jadi saya tak tahu berapa banyak lagu agaknya yang dipersembahkan dalam satu persembahan. Okey, biasa untuk dalam persembahan ni kami terletak kepada keputusan pihak penganjur. Jika dia mahukan persembahan tu hanya sekali untuk jimik rasmi, maka ia akan dijadikan satu persembahan yang satu lagu saja. Jika ia mahu menambahkan lagu lain, maka kami akan selitkan lagu kedua. Jadi jarak antara persembahan punya masa tu kita ada peringkat. Di mana penari kita akan buat persalinan, antaranya kita ada penari lelaki, ada penari perempuan. Diharapkan agensi-agensi yang berkenaan dapat juga memberi sokongan kepada kerjasama antara keseluruhan pihak. Betul, dengan kumpulan Abang Nan ataupun kumpulan-kumpulan lain yang cuba untuk mengekalkan dan menghidupkan kembali kesenian tradisi kita. Jadi Abang Nan, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kita. Selendang putih, baju dipakai pergi sembahyang. Allah kasih, Muhammad kasih, Rasulullah terlalu sayang. Marilah kita sama-sama hayati tarian Dabus ini dengan harapan ia akan terus kekal terpelihara menjadi warisan yang kita hargai. Bersama-sama saya lagi Asmida dalam Warisan Kita.
Tuhan.